Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Cikgu doakan kamu semua berada dalam keadaan sihat dan ceria walau di mana kamu berada. Baiklah, bersama lagi dengan Cikgu Alias. Hari ini kita akan belajar dalam kelas Bahasa Melayu tahun 3. Anda semua sudah bersedia? Jom kita belajar sama-sama. Baiklah, standard kandungan untuk kelas kita pada hari ini iaitu 5.1 memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Dan standard pembelajaran untuk kelas kita pada hari ini iaitu 5.1.4 memahami dan menggunakan kata tugas mengikut konteks iaitu kata penguat. Okey, jadi hari ini kita akan menggunakan kata penguat. Apa dia kata penguat? Mari kita belajar sama-sama. Baiklah, objektif pembelajaran untuk kelas kita pada hari ini, pada akhir pembelajaran, cikgu harap kamu sekurang-kurangnya dapat menggunakan 3 kata penguat yang sesuai dalam ayat. Dan yang kedua, kamu dapat mengenal pasti 3 jenis kata penguat dengan bimbingan guru. Ya, baiklah. Seterusnya, kriteria kejayaan. Cikgu harapkan kamu akan dapat menggunakan kata penguat mengikut konteks dengan bimbingan guru pada akhir pelajaran kita pada hari ini. Jadi kamu semua sudah bersedia? Buka buku teks muka surat 58. Jangan lupa tajuknya ialah hati-hati semasa mengundur. Baik, kita mulakan sekarang. Baiklah, hari ini kita akan belajar kata penguat. Apa dia kata penguat? Kata penguat ialah kata yang mengikuti frasa atau kata adjektif dan berfungsi untuk menguatkan maksud yang terkandung padanya. Okey? Sebelum itu cikgu ingin ulang semula apa dia kata adjektif. Kata adjektif itu merupakan kata sifat. Contoh dia macam cantik, lawa, besar, kecil, tua, muda, kan? Sifat sesuatu kejadian. Jadi bila kamu faham apa itu sifat, jadi mudahlah kamu untuk menggunakan kata penguat tersebut. Okey, sebenarnya kamu biasa menggunakan kata penguat dalam perbualan seharian. Tapi hari ini cikgu nak mengulang semula supaya kamu faham, supaya kamu tahu, ini dia kata penguat. Baiklah, mari kita mulakan. Terdapat 3 jenis kata penguat. Ada 3 iaitu kata penguat hadapan, kemudian kata penguat belakang dan kata penguat bebas. Okey? Ada 3 jenis kata penguat. Apa dia tu? Mari kita tengok. Baiklah. Mula-mula yang pertama kita kenali dulu kata penguat hadapan. Kata penguat hadapan ialah perkataan yang letaknya di hadapan kata adjektif atau frasa adjektif. Contoh kata penguat hadapan ini ialah terlalu, agak, cukup, makin, kurang dan paling. Okey. Cuba kita lihat penggunaan kata penguat hadapan di dalam ayat. Okey. Yang pertama, sungai itu agak dalam. Kita gunakan perkataan kata penguat agak. Agak. Mungkin agak tu mungkin dalam, kan? Mungkin terlalu dalam atau mungkin dalam. Jadi kita agak. Sungai itu agak dalam. Yang kedua, makanan ibunya paling sedap. Terlalu sedap. Sangat sedap. Jadi kalau kita puji, kita cakap depan ibu kita waktu kita makan bersama-sama dengan ibu, tentu ibu kita akan rasa gembira. Ibu, makanan ibu paling sedap. Tentu ibu kita rasa seronok. Dia akan masak lagi sedap daripada masakan itu, kan? Jadi kita gunakan perkataan kata penguat tersebut untuk menarik hati, menambahkan keceriaan, ya. Okey. Cuba kita lihat contoh yang ketiga. Pemandangan di tepi pantai itu cukup indah. Maknanya pemandangan di tepi pantai itu cukup sangat indah. Terlalu indah. Mungkin
Di situ kita dapat merasai angin laut yang sejuk, yang damai, suasana yang mendamaikan, ya. Jadi kita katakan cukup. Kita gunakan kata penguat hadapan cukup. Boleh faham tak? Okey. Baiklah, kita teruskan dengan kata penguat yang kedua. Kata penguat yang kedua adalah kata penguat belakang. Okey. Kata penguat belakang ialah perkataan yang letaknya di belakang kata adjektif atau frasa adjektif. Contoh kata penguat belakang ialah benar, betul, nian dan sekali. Apa dia contoh penggunaan kata penguat belakang dalam ayat? Contohnya yang pertama, indah nian istana itu. Indah nian, sangat cantik. Terlalu cantik. Istana itu terlalu cantik. Kita katakan indah nian istana itu. Yang kedua, cantik benar rantai yang dibeli oleh ibu. Maknanya rantai itu terlalu cantik berbanding dengan rantai-rantai lain yang ibu ada, kan? Jadi kita katakan cantik benar, cantik sungguh rantai yang dibeli oleh ibu. Seterusnya, cuba kita lihat contoh yang ketiga. Keputusan peperiksaannya kali ini teruk betul. Memang keputusan peperiksaan kali ini sangat teruk. Itulah yang digambarkan. Sangat teruk, terlalu teruk. Sebab tu kita gunakan perkataan kata penguat betul. Jadi kita kalau dapat keputusan yang teruk, kita kena buat apa? Kita kena belajar bersungguh-sungguh perbaiki balik keputusan yang kita dah dapat tadi, kan? Mungkin hari ini kita dapat keputusan peperiksaan yang teruk betul. Jadi yang akan datang tahun hadapan kita akan dapat keputusan yang sangat baik, amat baik, kan? Jadi itulah gunanya kata penguat belakang. Jadi kita menggambarkan sesuatu perkara tersebut. Baiklah, cikgu teruskan dengan kata penguat yang ketiga. Baiklah, kata penguat yang ketiga adalah kata penguat bebas. Apa dia kata penguat bebas? Kata penguat bebas ialah perkataan yang letaknya bebas, sama ada sebelum atau sesudah kata adjektif atau frasa adjektif. Dia boleh letak sebelum atau selepas kata adjektif. Okey. Jadi contoh kata penguat bebas ialah amat, sangat, sungguh. Ya. Jadi ada tiga. Ada tiga. Cuba kita lihat dalam ayat. Penggunaan yang pertama untuk sangat. Sangat. Keadaan penduduk kampung itu sangat miskin. Dia berada di belakang. Sangat miskin. Okey. Yang kedua, kita boleh gunakan juga keadaan penduduk kampung itu miskin sangat. Pun boleh. Sama ada di hadapan atau di belakang. Baiklah. Yang seterusnya kita lihat contoh penggunaan kata penguat amat. Pakaian seragam pasukan tentera itu amat kemas. Maknanya sangat kemas lah. Sangat kemas. Kita katakan paling kemas. Kita gunakan amat kemas. Boleh juga kalau kita gunakan kata penguat bebas tadi dalam ayat ini. Pakaian seragam pasukan tentera itu kemas amat. Boleh juga digunakan di belakang. Boleh digunakan di hadapan dan boleh digunakan di belakang. Faham? Cikgu harap kamu faham. Ya. Baiklah, teruskan dengan contoh bagi kata penguat yang ketiga, iaitu perkataan sungguh. Sungguh. Cuba kita lihat contoh ayat yang menggunakan kata penguat bebas sungguh. Pemandangan di Cameron Highland sungguh indah. Maknanya keadaan di Cameron Highland sungguh indah. Memang kita seronok pergi ke sana, kan? Jadi sungguh indah. Dan yang kedua, kita boleh juga gunakan perkataan sungguh di bahagian belakang daripada kata adjektif. Ya.
Pemandangan di Cameron Highland indah sungguh. Jadi maknanya kedua-dua perkataan kata penguat ini boleh berada di hadapan dan di belakang dan dia memberikan makna yang sama. Ya, baiklah. Sekarang kita teruskan dengan bacaan teks yang terdapat di dalam buku teks kamu. Ya, tajuknya hati-hati semasa mengundur. Tadi kamu dah faham penggunaan kata penguat. Ya, ada 3 jenis kata penguat belakang, kata penguat hadapan dan kata penguat bebas. Mari kita baca teks ini bersama-sama, kemudian kita lihat latihan yang telah disediakan. Baiklah, baca sama-sama ya. Ayah Hanif baru memasang kamera undur pada keretanya. Hanif sungguh kagum dengan kamera tersebut. Nampak tak? Sungguh merupakan kata penguat bebas. Dan kagum merupakan kata adjektif. Jadi kita gunakan sungguh kagum. Kata Hanif, wah, sangat jelas gambarnya, ayah. Kata ayah, ya Hanif, kamera model ini paling canggih berbanding dengan model lain di pasaran. Harganya pula murah benar, iaitu RM700 selepas potongan harga. Kata Hanif, tidak mengapa ayah, keselamatan kita penting. Apabila memasang alat ini, kita dapat mengundurkan kereta dengan selamatnya. Bagaimanakah kamera ini berfungsi, ayah? Kata ayah, alat ini mudah untuk digunakan. Hanif, alat ini berfungsi apabila kita mengundurkan kereta. Skrin ini akan memaparkan gambar di belakang kereta. Bagi ayah, kamera undur ini penting nampak tak? Kalian nampak tak? Ini adalah kamera undur. Kebanyakan kereta pada zaman sekarang yang terkini telah menggunakan kamera undur untuk memudahkan pemandu semasa mengundur kereta, terutama semasa ingin meletak kereta ataupun untuk mengundur ke belakang adanya kamera undur. Jadi dapat memudahkan pemandu. Baiklah. Jadi kamu dah baca petikan ini dan kamu sudah faham apakah yang hendak disampaikan dalam petikan yang kamu baca. Baiklah, mari kita lihat apakah jawapan bagi tempat kosong yang terdapat di dalam petikan. Kita akan gunakan kata penguat yang telah dipelajari. Baiklah, cuba kita lihat apakah jawapannya. Hati-hati semasa mengundur. Ayah Hanif baru memasang kamera undur pada keretanya. Hanif sungguh kagum dengan kamera tersebut. Kata Hanif, wah, sangat jelas gambarnya, ayah. Kata ayah, ya Hanif, kamera model ini paling canggih berbanding dengan model lain di pasaran. Harganya pula murah benar, iaitu RM700 selepas potongan harga. Kata Hanif, tidak mengapa ayah, keselamatan kita penting. Apa dia? Keselamatan kita. Kita nak letak apa? Paling penting. Boleh kita letakkan paling penting. Keselamatan kita paling penting. Atau kita letakkan keselamatan kita amat penting. Ataupun kita letakkan keselamatan kita sungguh penting. Ataupun kita letakkan keselamatan kita sangat penting. Ya, jadi kamu boleh gunakan keempat-empat kata penguat hadapan tersebut untuk ayat ini. Ya, sebab semuanya memberi makna yang sama. Ya, okey, kita sambung. Apabila memasang alat ini, kita dapat mengundurkan kereta dengan selamatnya. Bagaimanakah kamera ini berfungsi, ayah?
Kata ayah, alat ini mudah untuk digunakan, Hanif. Jadi kita boleh gunakan apa? Kita boleh gunakan perkataan amat. Alat ini amat mudah untuk digunakan, Hanif. Boleh juga kita gunakan alat ini sungguh mudah untuk digunakan, Hanif. Ataupun kita boleh gunakan alat ini sangat mudah untuk digunakan, Hanif. Ada 3 pilihan jawapan. Jadi kamu boleh gunakan ketiga-tiganya. Salah satu. Jadi sebab semuanya memberi maksud yang sama. Okey, kita sambung lagi. Alat ini berfungsi apabila kita mengundurkan kereta. Skrin ini akan memaparkan gambar di belakang kereta. Bagi ayah, kamera undur ini penting. Penting apa? Penting apa? Jadi kita lihat penting sekali. Boleh gunakan perkataan sekali. Bagi ayah, kamera undur ini penting sekali. Ataupun bagi ayah, kamera undur ini penting benar. Ataupun bagi ayah, kamera undur ini penting sungguh. Ataupun bagi ayah, kamera undur ini penting sangat. Ya, cikgu harap kamu faham apa yang kamu baca dan apa yang kamu tulis. Ya, kita menggunakan kata penguat, 3 jenis kata penguat tadi. Okey, jadi cikgu harap kamu faham dan tahu menggunakan kata penguat tersebut. Baiklah, sebagai kesimpulan, cikgu harapkan kamu faham apa dia kata penguat yang telah kita pelajari sebentar tadi. Kerana kata penguat sering digunakan dalam percakapan seharian. Ya, betul. Memang kamu selalu gunakan perkataan kata penguat, sama ada di belakang, di hadapan ataupun kata penguat bebas. Selalu kamu gunakan. Baiklah, yang seterusnya, gunakan kata penguat di tempat yang betul dan sesuai supaya dapat menggambarkan situasi dan keadaan yang diceritakan. Boleh? Cikgu harap kamu dapat menggunakan kata penguat dengan betul dan tepat. Okey? Jadi, itu sahaja untuk pelajaran kita pada hari ini. Cikgu ucapkan terima kasih kepada semua kerana telah menonton video ini. Dan jangan lupa jawab soalan dalam buku aktiviti yang telah disediakan. Okey, banyakkan membaca kerana membaca merupakan jambatan ilmu. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.